teratak hadis kerana meneruskan perbincangan berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan ulumul hadis, ya, asas bagi perbincangan ulumul hadis. Ala kulli hal, saya harapkan semua tuan-tuan sekalian dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan seronok, ya, dan tak sabar untuk kita bincang berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Kerana ilmu ulumul hadis ini di antara salah satu cabang ilmu dalam bidang hadis yang sangat penting kerana dia berinteraksi dengan pelbagai istilah-istilah yang perlu untuk kita fahami sebelum kita terjun lebih mendalam untuk kita mengetahui seelok-belok berkaitan dengan ilmu hadis itu sendiri. Labudda kata Arab mesti kena belajar. Dia mesti kena menempuh dulu ilmu ulumul hadis. Baik, sekejap tuan-tuan, saya buka tingkap sekejap. Okey, tuan-tuan sekalian, pertama sekali saya buat awal sikit ni pukul 8 ke pukul 9 kan. Pukul 8 sebab saya ada program yang agak padat hari ni. Sangat padat hari ni dan kena ada urusan-urusan lain-lain. Jadi saya rasa memang saya nak teruskan juga ulum hadis ni, cuma diawalkan sedikit. Jadi minta maaf lah, baru 19 orang lah yang masuk, 18 orang macam tu lah. Jadi ala kulli hal tak ada apa, mungkin hari ni banyak kenuri kot. Kita yang mungkin tak hadir, insyaAllah mafi muskilah, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan lepas kita sudah bincang berkaitan dengan pembagian hadis-hadis Nabi SAW, ya, berkaitan dengan hadis mauquf, ya, hadis marfu' dan hadis maqtu', ya. Kita sudah bincang pada pertemuan lepas apa definisinya, ya, apa maksudnya, ya, dan juga contoh-contoh hadis berkaitan dengan hadis maqtu' dan sebagainya, dan apa perbezaan hadis kursi dengan hadis nabawi, dan semua itu telah kita bincang pada pertemuan lepas. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, apa yang kita nak bincang iaitu kita nak kenali hadis sahih dan hadis hasan, ya, iaitu pada muka surat 56. Jadi kita akan bincang pada muka surat 56. Baik tuan-tuan, kita masuk. Hadithun sahih. Hadithun sahih. Baik, sebelum kita nak bincang ni, perbincangan untuk tajuk kita pada pagi ni tuan-tuan, ia berkaitan dengan martabat hadis. Martabat hadis. Adapun yang pertemuan yang lepas, iaitu kita nak tengok dia ni sumber hadis datang daripada mana. Datang daripada maknanya dari sudut sahabat ke, ataupun dari sudut tabi'in ke, maknanya sandaran tu. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, kita akan bincang apa dia? Tajuk besarnya ialah martabat hadis. Ataupun hukum hadis tu, sahih, hasan dan sebagainya. Yang ni yang menjadi polemik, ya, di kalangan para asatizah, ya, yang menjadi orang panggil apa, satu ialah polemik. Ni kata sahih, yang ni kata hasan, macam mana keadaannya apabila kita bertemu dengan hukum begitu. Jadi mana ni perlu untuk kita, jadi saya akan sebut bahawa apabila kita bertembung di antara ustaz ni kata sahih, ustaz ni kata dhaif, ataupun ulama ni kata hasan, ulama ni kata maudhu' dan sebagainya. Jadi bagaimana kita berinteraksi? Baik, jawapannya ialah kita kembali kepada disiplin ilmu, track ilmu. Jangan kita pergi ke belah-belah mana, jangan. Kalau tidak, kita akan awal-awal kita dah cenderung ke arah orang tersebut. Jangan. Biar kita bersembang atas. Sebab tu apabila bertembung di antara dua hukum ni, jadi tak apa. Bertembung tak apa, itu mana biasa. Seumpama seperti baru ni saya agak berbeza dengan Maulana Asri berkaitan dengan Ibnu Ishaq. Saya kira bahawa itu tidak ada masalah. Kan? Maknanya itu ada masing-masing ada penghujahannya, ada caranya, cenderungan. Cuma saya nak sebut bahawa yang penting adalah kita tengok daripada track ilmu bagaimana. Track ilmu. Track ilmu dia bagaimana. Jika track ilmu itu cenderung ke arah sekian-sekian, maka kita kena mengatakan begitu. Begitu apabila kita berinteraksi dengan perkara-perkara yang khilaf ataupun perkara-perkara yang berbeza dengan kita dan sebagainya. Baik, saya nak sebut bahawa hadithun sahih, ya, iaitu
kita tengok nah, kita akan membawa perbincangan agak lebih mendalam sedikit, tapi tak susah mana pun, cuma ada maklumat-maklumat tambahan ya. Baik, kita tengok tuan-tuan. Muka surat 56, ta'rif dan contoh as-sahih huwa ma ittasala sanaduhu binaqlil adl tammatud dhabit an mithlihi min awal sanad ila akhirih min ghairi syudhudhin wala illatin qadihatin. Ini definisi hadis sahih oleh para ulama muhaddithin. Baik. Kalau kita tengok definisi ni tuan-tuan, apa maksud dia? As-sahih huwa. Sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, ittisalus sanad, ini syarat pertama. Yang kedua, binaqlil adl, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Syarat yang kedua. Yang ketiga, tammatud dhabtin, mesti perawi itu dhabit. Dhabit. Sebentar lagi kita akan tengok apa maksud dhabit, bagaimana kita nak menentukan perawi ini dhabit, nanti kita akan tengok. Dalam buku ni hanya asas saja. Okey, anil mithli min awal sanad ila akhirih. Tapi syaratnya mestilah daripada awal sampai habis. Tak boleh tengah-tengah hilang. Tengok kita tengok perawi ni tak ada, kita tak jumpa. Tak boleh. Mesti min awal sanadi ila akhirih, daripada awal sampai habis sanad. Ini disiplin. Pergilah tanya mana pun, ulama mana pun, inilah jawapannya apabila kita sebut tentang hadithun sahih. Ni maksudnya. Min ghairi syudhudhin, dan tidak ada syadz. Nanti kita akan tengok apa maksud tiada syadz. Wala illatin qadihatin, dan tidak mempunyai kecacatan ataupun illah qadihah. Kecacatan yang qadihah. Baik, itu maksud dia. Baik. Kalau kita pergi sedikit lebih mendalam sikit tuan-tuan, Kalau kita tengok definisi yang pernah diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, menurut Ibn Hajar, khabarul ahad binaql al-adl tammat ad-dhabt muttasil sanad ghairi al-mu'allal wala syadz. Ni definisi yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Walaupun berbeza sedikit, namun kita akan tengok, kita akan bincang sedikit definisi dia. Khabarul ahad. Khabar ahad ni maknanya ialah hadis, tetapi Ibn Hajar menggunakan khabar ahad. Ucapan khabar ahad. Seperti mana kita sudah bincang, adakah sama ataupun berbeza di antara khabar ahad ataupun hadis? Sama jawapannya. Sama jawapannya, maksudnya binaqril adl. Dia mulakan dengan mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adil. Tammatud dhabt, mestilah sempurna dhabit. Bukannya tak sempurna, mesti sempurna. Nanti kita akan pastikan apa perbezaan di antara dhabit di sisi hadis hasan dan dhabit di sisi hadis sahih. Nanti kita akan tengok. Kadang-kadang dia pening. Nanti kita tengok apa perinciannya. Muttasil sanad, bersambung sanad, ghairil mu'allal, tidak ada illah, wala syadz, dan tidak syadz. Baik, itu definisi Ibn Hajar. Baik, kalau kita tengok definisi yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam muqaddimah, Ibn Salah dia menyebut bahawa dalam muqaddimah itu sekejap tengok apa definisi Ibn Salah. Fahuwa al-hadith al-musnad alladhi yuttasal isnaduhu binaql al-adl al-dhabit an al-adl al-dhabit ila muntaha wala yakuna syadhan wala mu'allalan. Dia agak sedikit berbeza antara definisi yang dipegang oleh Ibn Salah dengan definisi yang dipegang oleh Ibn Hajar. Baik, kita bincang sikit kenapa perbezaan di antara dua definisi ini. Baik. Para ulama apabila melihat kepada definisi yang diungkapkan oleh Ibn Salah, mereka Ibn Hajar mengkritik, ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan definisi dipegang oleh Ibn Salah. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, kerana definisi yang dipegang oleh Ibn Salah itu, kerana ucapannya itu dia mengulangi al-hadithul musnad. Sepatutnya tak payahlah, sebab dah sebut hadis sahih dah, tak payah hadithul musnad. Kenapa nak perlu ulang 2 3 kali? Sebab tu ini kepentingan untuk kita memahami definisi yang jami', yang mani'. Jami' mani' maknanya bila kita baca definisi tu disusun oleh para ulama, kita faham dah. Secara keseluruhannya, maknanya kita secara umumnya kita faham dah. Oh, ini maksudnya. Dia tidak berulang-ulang dan sebagainya. Jadi
Definisi dipegang oleh Ibn Salah ni dikritik oleh para ulama lain mengatakan bahawa hadithul musnad itu tak perlu ada lah ungkapan tu, kerana kita sudah bincang tentang hadis sahih. Kerana hadis sahih itu termasuk syaratnya ialah yuttasil isnaduhu. Nah, kenapa perlu berulang kembali perkataan hadithul musnad alladhi yuttasil isnaduhu? Kan? Hadis yang bersanad ya, iaitu bersambungnya sanad binaql adil, dengan dinukilkan oleh seorang perawi yang adil, dhabit dan sebagainya. Jadi definisi ini pegang oleh Ibn Salah itu dikritik. Ala kulli hal, benda tu biasa. Yang mengkritik itu para ulama. Jangan kita kata bahawa dah kami nak pegang pada pendapat Ibn Salah. Tak ada masalah. Kerana Ibn Salah pun ada jawapan. Ibn Salah ada jawapan. Dia mengatakan bahawa aku meletakkan fahuwal hadithul musnad itu menurut Ibn Salah itu merujuk kepada hadis marfu'. Hadis marfu'. Kita sudah bincang tentang hadis marfu'. Hadis marfu' ialah hadis yang sanadnya penuh nama sanad itu merujuk kepada Nabi SAW daripada tabi'in, atbat tabi'in, sahabat sehinggalah Nabi. Ibn Salah mengatakan bahawa aku sebut fahuwal hadithul musnad itu merujuk kepada hadis marfu'. Tidak ada salah. Itu pada pendapat Ibn Salah. Ala kulli hal, definisi dikritik kerana pengulangan ucapan pada definisi. Jadi definisi ni biar sebab tu sangat penting untuk kita pegang satu definisi yang kemas, yang jami' manik, kerana ia akan menjadi satu perbincangan track dalam sesuatu perbincangan ilmiah. Ini sangat penting definisi. Baik, sebab kadang-kadang orang bila baca buku, dia tak tengok tentang definisi tau. Dia tengok, dia langkau pergi ke muka surat, ke bawah sebagainya, dia kata, tak apalah. Kena tengok juga definisinya, lughatan, istilahan, dan juga syarak dia bagaimana, supaya perbincangan kita tu mempunyai track dia. Baik. Habis kat situ perbincangan sedikit berkaitan dengan definisi nukil Ibn Salah dan Ibn Hajar. Baik. Sedikit lagi, apabila kita bincang tentang hadis yang sahih ini, ya, sedikit sebelum kita masuk ciri-ciri dia, adakah ada orang tanya tingkatan hadis sahih ni adakah sama kedudukannya ataupun ada ranking-rankingnya? Ni kedudukan hadis sahih, sebab kita kata bahawa hadis sahih maknanya kita bakulkan semua. Ada ataupun soalannya ada ataupun tidak kedudukan hadis sahih ataupun ranking dalam hadis sahih? Jawapannya ya. Contohnya berbanding riwayat daripada Bukhari lebih tinggi berbanding dengan riwayat Tirmizi contohnya. Kan? Jadi ada rankingnya ranking di kalangan hadis sahih itu sendiri. Seumpama seperti para ulama mengklasifikasikan martabat hadis sahih itu, mereka mengklasifikasikan hampir 7 jenis ranking hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih itu ialah yang disepakati kesahihannya menurut syaikhan ataupun muttafaqun alaih, iaitu dua orang pakar yang terulung dalam ilmu hadis seperti Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebut juga muttafaqun alaih ataupun disebut juga syaikhan. Jadi kalau satu hadis sahih itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka itu martabat hadis sahih yang paling tinggi, ranking yang paling tinggi. Macam tu. Jadi maknanya kalau kita tengok hadis riwayat Bukhari Muslim, kita tu suruh buang karan. Orang Kedah kata suruh buang karan lah. Memang hadis tu sahih dan ranking dia adalah ranking yang teratas. Yang kedua, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Sebab tu Maulana Asri dia mensyarahkan hadis Sahih Bukhari. Saya kira bahawa ini satu jasa yang cukup besar khususnya bagi orang Melayu Islam, ya, yang memudahkan untuk kita memahami dan mengaiti apa yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sebab kadang-kadang orang takut nak buka Sahih Bukhari, takut dia ambil buku. Sebenarnya kenapa nak takut? Kerana kita ada ulama, yang tolong pandu kita untuk menurut kefahaman yang betul. Ya, kalau kita baca seorang-seorang mungkinlah tak apa nak faham kan, tapi dipandukan, disyarahkan oleh para ulama. Ya, baik. Jadi ranking yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ranking yang ketiga iaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dia punya kedudukannya. Yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadis lain dengan menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebut sebagai ala syartihima. Disebut sebagai ala syartihima.
Jadi dua apa dia syarat-syarat bukannya ni Imam Bukhari Muslim tak sebut benda tu, tapi ulama lain. Sebab tu baru ni kita sudah bincang tentang Mustadrak Al-Hakim ala apa dia sahihain, ya. Mustadrak itu ialah himpunan-himpunan hadis yang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim tetapi menepati syaratnya menurut Al-Hakim Naisaburi. Menurut dia. Tapi ada orang mengkritik, ya, seperti Darul Qutni dan sebagainya, Al-Hafiz Ibn Hajar sebagainya, ada yang mengkritik. Ala kulli hal, benda tu usaha. Jangan kita kata bahawa apalah Al-Hakim buat ajar ni. Dah. Itu satu usaha. Kan? Usaha para ulama untuk membantu kita supaya kita memahami bahawa rupanya ada hadis lain yang sama syaratnya Bukhari Muslim. Tapi kita kena cek lah. Kerja kita ni kena cek. Pengkaji hadis ni kena cek balik. Sama ada syarat tu betul ataupun tidak menepati Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis sahih yang menepati syarat Bukhari sahaja. Tadi Bukhari Muslim, ini menepati syarat Bukhari. Di antara satu ucapan ni adalah ala syartil al-Bukhari. Itu ucapan kalau para ulama menulis kitab, dia akan tulis ala syartil Bukhari, al-Bukhari. Hadis yang menepati syarat Imam Bukhari. Baik, yang keenam ialah hadis sahih yang menepati syarat Imam Muslim. Ala syartil Muslim. Yang ketujuh, yang terakhir ialah hadis-hadis sahih yang diakui kesahihannya oleh ulama-ulama hadis selain Bukhari Muslim. Selain seperti apa dia Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan sebagainya, Malik, Ibn Ahmad, Ibn Hanbal dan sebagainya. Jadi disepakati ataupun disahihkan oleh para ulama hadis yang lain. Jadi ini di antara 7 perkara yang menjadi kita sebut bahawa ranking bagi ilmu hadis ni. Baik, Imam Al-Baiquni dalam Manzumah dia pernah menyebut bahawa hadis sahih ni ialah awwaluha sahihun wa huwa ma ittasal isnaduhu wa lam yasudh yu'allal yarwihi 'adlun dhabitun 'ala mithlihi mu'tamadun fi dhabbihi wa naqlihi. Kata Imam Al-Baiquni dalam Manzumah Al-Baiquniyah ialah sama juga definisinya seperti Ibn Hajar, iaitu mestilah bersambung sanad, tidak ada syadz, tidak ada illah, perawi yang adil, yang dhabit, dan sebagainya itu. 5 syarat tu. Baik, kita tengok, kita pergi satu persatu tuan-tuan. Kita pergi satu persatu. Baik, muka surat 57. Huraian, sanadnya bersambung. Okey, sanadnya bersambung. Kita tengok apa poin dia. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung tanpa putus, muttasil, daripada permulaan sanad sehinggalah ke akhir sanad. Ini dia punya uraian dia, ringkas berkaitan dengan sanad yang bersambung. Baik, kalau kita tengok dari sudut perbahasan ini, sambung tak sambung ni macam mana? Ya. Kalau kita tengok perbahasan ni ialah perawi itu mestilah sanad itu sambung ni maknanya daripada awal sampailah habis. Itu maksud hadis yang bersambung. Ya. Sekejap saya cek dia punya Baik, sanad apa? Kita sudah bincang pada pertemuan juga. Ya, sanad ni maksudnya ialah hikayatut tariqul matan. Hikayat tariqul matan maknanya rantaian sanad tu. Rantaian sanad. Baik. Baik. Apabila kita sebut tentang ittisal sanad ni, ni baru kita bincang tentang syarat hadis sahih pada yang pertama. Bila kita sebut tentang ittisal sanad, apa maksudnya? Maksudnya ialah setiap seorang daripada para perawi telah menerima hadis daripada perawi yang berada di atasnya. Maknanya perawi ni sambung perawi ni sambung dengan perawi ni mesti dia ada apa dia orang panggil apa, sebab ataupun ciri-ciri yang mengatakan bahawa dia berada dan dia mengambil hadis daripada sekian-sekian. Itu maksud ittisal sanad tu. Dengan itu terkeluar daripada definisi mursal ataupun munqati'. Jadi hadis ittisal sanad ni maknanya hadis mursal dan hadis munqati' terkeluar. Nanti kita akan bincang apa maksud hadis mursal dan apa maksud hadis munqati'. Maknanya dua-dua ni tak termasuk kerana dua-dua ni terputus. Baik. Ini kerana apabila tidak bersambung sanad, bermaksud gugur daripada sanad seorang pengantaran ataupun lebih. Dia akan gugur. Contoh ada 10 orang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, gugur seorang.
maka ia tak disebut sebagai ittisalis sanad. Ya, kemungkinan pengantaran yang digugur itu dhaif, maka hadis itu tidak diterima. Tidak diterima. Kemungkinan perawi itu gugur dan sebagainya. Baik. Sanad bersambung ni juga tuan sekalian, berlaku pertemuan antara dua orang perawi yang tidak wujud penghalang di antara keduanya dari bertemu sama ada sudut masa dan tempat. Maknanya tidak ada sebab kita tengok sebab tu ada orang baru timbul persoalan berkaitan dengan sanad tarikat, ya. Orang kata bahawa apa yang membuktikan bahawa sanad ni bersambung? Orang tanya macam tu. Kemudian mereka boleh bagi jawapan mengatakan bahawa ya, ada ulama lain yang kata sambung sanad ni. Itu tidak menjadi sebab tidak menjadi bukti mengatakan bahawa ia adalah bersambung sanad. Mesti kena ada bukti. Kalau hanya sekadar ucapan saja, siapa boleh bercakap? Ya. Sebab tu kena ada bukti yang mengatakan bahawa kedua-dua perawi ini, ya, antara sanad-sanad ni, antara perawi ini ada bukti mengatakan bahawa beliau bertemu dari sudut masa ataupun tempat. Ya, masa ataupun tempat. Ini penting, ya. Berkaitan dengan ittisal sanad ni. Supaya kita tidak tidak bermudah-mudah. Baik, kalau kita tengok soalan, perlukah rangkaian sanad sampai ke zaman sekarang ini? Ni ada orang tanya, sebab saya sudah kita bincang, tapi saya nak ulang sekali sebab dah kita masuk tajuk ini. Adakah perlu rangkaian sanad sampai ke zaman ini? Ya? Baik, jawapan dia ialah, kalau kita tengok tokoh seperti tokoh agung tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin yang meninggal 110 Hijrah, dia mengatakan bahawa lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli al-bid'ah wa la yu'khadhu hadithuhum. Kata Muhammad ibn Sirin, dulu orang ahli hadis tidak bertanya tentang sanad. Mana zaman dia? Zaman 100 Hijrah tu. Zaman 100 Hijrah orang tak tanya pasal sanad ni. Sebab orang yang duduk pada waktu itu adalah orang yang baik-baik, ya, orang yang tidak bercakap bohong di atas nama Nabi. Tapi apabila menjelang usia ataupun menjelang masa selepas itu, ya, berlakunya fitnah. Falamma waqa'atil fitnatu. Berlaku fitnah. Perbalahan di kalangan orang Islam, bergaduh, nak menaikkan kelompok tertentu dan sebagainya. Maka ahli hadis bertanya, qalu sammu lana rijalakum. Sebutkan untuk kami para perawi kamu. Mau nama-nama perawi apa? Kami nak cek. Fayanzuru ila ahli sunnah. Rujuk, kalau ahli sunnah, kita kena ambil hadis daripada mereka. Wa yanzuru ila ahli bid'ah. Fala yukhadhu hadithum. Kalau di kalangan ahli bid'ah yang mengeluarkan hadis tersebut, kata Muhammad ibn Sirin, perlulah untuk kita tinggalkan atau tak ambil hadis mereka. Maknanya apa? Pada zaman tu memerlukan untuk cek betul-betul dari sudut perawinya. Maknanya sanad tu. Baik. Ala kulli hal, sebenarnya tujuan sanad ni sudah tertunai sebenarnya dengan terkumpulnya hadis dalam kitab-kitab seperti Al-Bukhari, ya, yang meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241 Hijrah, Imam Muslim 261 Hijrah, An-Nasa'i 303 Hijrah. Jadi ya, Ibn Hibban 354 Hijrah, Ibn Abi Asim, ini semua ulama-ulama yang telah berjasa, yang telah mereka berjuang untuk mengumpul hadis-hadis yang terdapat sanad. Ya, yang terdapat sanad dalam kitab-kitab mereka. Maka tidak diperlukan, kerana pada hari ini kitab-kitab itulah pastinya diyakini oleh para ulama yang sudah tersebar luas oleh seluruh dunia. Kan? Jadi sebab tu saya kata bahawa adakah sanad ini penting, rangkaian sanad penting sampai zaman kita ni. Contoh ada nama kita dalam sanad tersebut. Saya kira bahawa ucapan Al-Imam Ibn Salah yang wafat sekitar 643 Hijrah, saya rasa itu satu ucapan yang sangat baik, yang tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Siyanah Sahih Muslim. Thumma inna rawayatil bil asanid al-muttasilah laysa al-maqsudu biha fil asrina wa kathirun min al-a'sar qablahu ithbata ma yurwa biha idh la yakhlu isnaduhu minha ala syekh la yadri ma yarwihi wa la yadbitu ma fihi kitabihi ila akhir. Panjang ucapan Ibn Salah ni. Cuma saya nak sebut bahawa maksudnya ialah
sesungguhnya riwayat dengan sanad yang bersambung pada zaman kita. Zaman ni 2022 ni, nama kita tu ada dalam rangkaian sanad tu. Bukan tujuan untuk membuktikan kesabitan. Bukan untuk membuktikan kesabitan. Sebab tu kita duk melawak main, kita kata bahawa kalaulah hadis tu datang main sebut nama kita, hadis tu daripada sahih jadi dhaif terus. Sebab apa? Ada nama kita. Kan? Kata Ibn Salah, hal itu kerana apa? Kerana untuk untuk apa? Untuk ibqa'u silsilatil isnad wallati khussat biha hadhihi al-ummah zadahu Allahul karamah. Itu saja tujuan Ibn Salah sebut bahawa tujuannya adalah untuk mengekalkan rantaian sanad, untuk menjadi keistimewaan umat ni. Maknanya inilah kerja para ulama, maknanya ini satu, orang kata apa, satu sunnah, bukan sunnah, maknanya ucapan saya nak sebut lebih ni, satu satu amalan yang dilakukan oleh para ulama. Hanya kita ambil satu semangat, dan juga sebagai menambah untuk umat ini satu kemuliaan saja, karamah saja, bukannya untuk untuk menthabitkan sesuatu periwayatan, bukan, tapi saja untuk kita nak mengatakan bahawa ini kerja ulama dulu, kita pun nak rasa bahawa ini kita pun nak rasa macam mana ulama dulu rasa, untuk mengambil sanad tersebut. Tapi cukup untuk kita berpada dengan sanad yang sudah disusun oleh para ulama kita, seperti Bukhari, Muslim dan selainnya. Okey, habis. Kemudian syarat yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kita tengok huraian dia, kata doktor kita ni, perawi yang bersifat adil ataupun adalah ialah perawi yang berpegang teguh dengan ajaran agama dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan juga syariat. Seperti mana kita tahu bahawa adil di sisi kita ni, iaitu bermaksud bahawa orang yang meletak sesuatu perkara pada tempatnya. Sebenarnya itu bukan maksud adil di sisi ulama hadis. Jangan kita salah faham. Jangan kita silap ambil istilah ulama lain, pergi ambil lalu pergi letak dekat ulama lain. Yang itulah yang banyak terjadi kepada ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz kita ni tuan-tuan, dia silap. Kadang-kadang dia ni ustaz bahasa Arab, contoh, saya minta maaf saya sebut. Kadang-kadang ustaz ni dia takhasus dalam bahasa Arab. Dia punya excited, dia punya ilmu bahasa Arab itu, semua istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama yang takhasus dalam bidang tersebut, sama ada ulama dalam bidang tafsir ke, usul fiqh ke, hadis ke, dia terjemah melalui bahasa Arab zahir saja. Sebab tu saya kira bahawa ada orang hari ni dia hanya mementingkan, okey, nahwu surah ni mesti kena betul, dia apa maksud di sini ulama bahasa dan sebagainya. Betul, memang satu sudut betul. Tapi setiap istilah yang digunakan oleh para ulama dalam bidang takhasus tersebut, dia ada maknanya tersendiri. Seperti makna al-adalah, dia tak sama seperti yang dinukilkan oleh ulama bahasa, tak sama. Sebab tu orang yang pakar bahasa Arab tak semestinya dia pakar dalam ilmu hadis, kerana dia ada istilah-istilahnya dalam bidang tersebut. Sebab tu jangan begitu. Sebab hari ni ni kalau orang ni dia check kan, kata ustaz ni baca baris pun tak kena. Okeylah, satu sudut ustaz tu kena memperbaikilah kan. Tapi dari sudut yang lain, istilah-istilah dalam bidang ilmu tersebut mesti mendalami. Dia ada dia punya definisinya ataupun mustalahat khas. Pembincangan tersebut. Baik. Al-adalah di sisi ulama muhaddithin, iaitu disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, man lahu malkatu tahmiluhu ala malazamatu taqwa wal mar'u'ah. Wal muru'ah. Iaitu al-ijtinab al-a'malu sayyi'ah min syirk atau fisq atau fasiq atau bid'ah. Yang dimaksudkan dengan al-adalah itu iaitu mereka yang mulazamah. Maknanya kehidupan perawi itu mulazamatut taqwa. Iaitu orang yang sentiasa mulazamah dengan takwa. Orang tengok dia, orang tahu bahawa dia ni insan yang bertakwa. Dan dia menjaga maruah. Para ulama membahaskan bahawa takwa ini merujuk kepada apa? Ijtinab al-a'malu sayyi'ah. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti syirik. Kalau kita tengok perawi ini dia melakukan syirik, maka ia tidak ada adalah. Kalau perawi ini
Ya, ni perbahasan berkaitan dengan takwa. Mula zaman tu takwa, pertama tinggal daripada syirik, yang kedua dia tinggal benda-benda fasik. Fasik, fusuk, dosa-dosa kecil. Dia tinggal dosa-dosa kecil. Ya. Yang ketiga adalah al-bid'ah. Dia tinggal benda-benda bid'ah, dia tak buat benda-benda bid'ah ni. Ini di antara perawi. Bid'ah ni banyak perbahasan dia. Bukan perbincangan kita di sini kerana sangat luas. Cuma berkaitan dengan bid'ah ni, saya mengambil definisi yang dikirkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Majmu' Al-Hikam, mengatakan bahawa apa-apa amalan yang tidak ada nas ataupun tidak ada dalil, sama ada khusus dan umum, maka ia adalah bid'ah. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali. Kerana dalam kaedah usul fiqh menyebut bahawa kull ibadatul haram. Al-aslu fil ibadah haram. Ini kaedah usul fiqh. Ya, asal bagi satu ibadat itu haram. Haram dulu. Maknanya melainkan ada dalil yang membolehkan ya ibadat tu. Dia tak boleh kira kita reka. Ibadat ni tak boleh reka, tuan-tuan. Dia tak boleh reka. Dia kata, ibadat ni cantik kalau kita buat ni. Dia reka sendiri. Tanpa melihat kepada dalil. Tak boleh. Ibadat ni nak buat, mesti kena ada dalil dulu. Maknanya kena tengok dulu dalil dia. Ibn Rajab mengatakan bahawa kalau tidak ada dalil sama ada khas, umum ataupun khusus, maka ia adalah bid'ah. Jadi itu saya kira bahawa definisi yang cukup baik untuk kita pegang, walaupun perbahasan cukup panjang berkaitan dengan bid'ah. Baik. Namun apabila kita melihat kepada muru'ah, adalah ni dua nah, satu takwa, yang kedua dia menjaga maruah. Apabila kita sebut tentang maruah ni, tuan-tuan, sebab minta maaf, sekejap. Al-adalah dulu. Kita pergi tentang adalah. Lepas ni kita akan pergi tentang maruah, muru'ah. Baik. Apabila kita sebut tentang al-adalah, maksudnya kemampuan untuk membiasakan diri dengan takwa dan menjauhi perkara-perkara fasik ini, dan menjaga dan merendahkan maruah ni, antara syarat-syarat perawi tersebut ialah yang pertama adalah Islam. Ni syarat dia. Syarat perawi adalah ni, pertama Islam. Ya, mesti Islam. Itu syarat yang pertama. Seperti mana bersandarkan satu ayat Quran, mimman tardawna min syuhada. Ini dalil. Para ulama menyebut bahawa orang bukan Islam bukan daripada di kalangan ahli ar-rida. Ahli ar-rida. Minta maaf. Ahli ar-rida. Maknanya orang bukan Islam ni kita boleh pertikaikan kalau dia sebut hadis Nabi SAW. Kata, aku riwayat hadis ni. Hang bukan Islam, hang sendiri pun tak percaya tentang Quran dan hadis. Bagaimana kami nak hang nak riwayatkan satu hadis? Maknanya tak betul. Maknanya syarat pertama bila sebut tentang adalah, perawi tersebut mestilah Islam. Tidak diterima riwayat daripada perawi yang kafir. Kerana menjaga kemurnian hadis dan Islam itu sendiri. Baik. Yang kedua, perawi tersebut bila sebut tentang adalah ni mestilah baligh. Perawi itu mestilah baligh. Kerana ia adalah titik tolak untuk memikul sesuatu tanggungjawab ataupun taklifan, sama ada melakukan perkara wajib ataupun meninggalkan larangan daripada Allah SWT. Baligh. Dan apabila sebut tentang perawi kanak-kanak ni, kanak-kanak kecil ni, tidak diterima periwayatannya perawi kanak-kanak kecil. Kerana tidak dipertanggungjawabkan lagi taklifan kepada mereka. Begitu. Yang ketiga, apabila tentang perawi adalah ni, iaitu mestilah perawi tersebut berakal. Ini syarat, iaitu kenapa berakal? Semestinya kerana untuk membedakan, kerana untuk memastikan kebenaran dan kemantapan sesuatu periwayatan itu. Kita tak boleh ambil riwayat daripada orang gila. Kerana periwayatannya ini berkaitan dengan periwayatan hadis Nabi SAW. Bagaimana dia nak riwayatkan satu benda yang besar padahal dia tidak ada akal. Jadi ini syarat seorang perawi yang apabila beliau mempunyai akal yang baik, maka ia termasuk di antara ciri-ciri perawi yang adalah. Yang keempat adalah taqwa, seperti mana kita bahas, iaitu beliau tidak melakukan fusuq wal kabair. Bila tak buat dosa besar dan tak buat dosa kecil. Dosa besar ni, tuan-tuan, adalah orang yang melakukan dosa besar ni adalah orang yang fasik, semestinya. Kerana begitu juga berterusan melakukan dosa kecil. Dia berterusan buat dosa kecil, tak boleh. Sebab tu Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Kabair, dia menyebut bahawa di antara salah satu dosa besar ni, tuan-tuan sekalian, dosa kecil ni dia buat benda tu selalu dia ulang.
Jadi benda dosa kecil dia ulang selalu ni jadi dosa besar. Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Kabair. Bila berterusan ni dia jadi dosa besar. Baik, dalilnya apa? Dalil bagi perawi itu bersifat taqwa dalam meriwayatkan satu hadis, iaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik memberi maklumat kepada kamu, hendaklah kamu cek, fatabayyanu, cek balik, tengok apa yang disebut. Sebab tu orang yang bertakwa, orang yang mempunyai sifat al-adalah, maka dia ialah orang yang mestilah orang yang takwa. Baik. Baik. Ibn Salah mengatakan bahawa, sedikit maklumat, Ibn Salah mengatakan bahawa orang yang bertaubat daripada berdusta secara sengaja pada Nabi SAW tetap tidak diterima riwayatnya. Tu dia, tengok tuan-tuan. Begitu ketatnya para ulama hadis nak pastikan perawi tersebut ataupun hadis tersebut boleh diterima ataupun tidak. Kalau sekali saja dia bercakap bohong, dia berdusta di atas nama Nabi, ni dalam hadis ni menurut Ibn Salah, kalau dia sekali saja dia berdusta, dia bohong, dia reka hadis, sekali je para ulama hadis mendapati bahawa beliau berbohong di atas nama Nabi, maka kalau dia bertaubat selepas itu, tidak diterima periwayatannya. Ini dia. Ini saya nak sebut bahawa ini disiplin ilmu hadis. Bukan senang sekali hang tipu atas nama Nabi, maka kehidupan ataupun periwayatan kamu akan direkod oleh para ulama rijal, para ulama al-jarh wa ta'dil. Nama kamu akan direkod kerana kamu menukilkan satu ucapan yang sangat penting, kerana ucapan itu menjadi syariat kepada Islam. Kata ustaz, awak kejam sangat. Kan Allah ni Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Itu satu persoalan yang lain. Itu soal keampunan daripada Allah. Ini soal periwayatan. Jangan tuan-tuan silap faham. Ini soal periwayatan. Menerima satu riwayat. Ketat ulama sekali hang tipu atas nama Nabi, memang sampai habis tidak akan padam. Kata, dah, saya bertaubat dah ustaz. Saya dah bertaubat dah. Sepatutnya kena padam lah. Dah. Mesti akan menjadi sejarah kerana beliau telah berbohong di atas nama Nabi SAW. Kata Ibn Salah. Ketat. Yang kelima, menjaga muru'ah ataupun al-muru'ah. Para ulama mengatakan bahawa dan meninggalkan apa-apa yang dapat merendahkannya. Maksudnya apabila menyebut tentang menjaga maruah ni, perawi yang menjaga maruah ni mestilah dia buat satu benda tu tidak menjatuhkan dia. Contoh dia buang air kecil di tepi jalan. Dia pergi buang air kecil tepi jalan. Kalau tak salah di Mesir ke apa. Dan beberapa di tempat-tempat di India ke apa, dia buang air kecil tepi jalan saja. Saya kira bahawa kalaulah masyarakat itu memandang tidak baik, menjatuhkan maruah dia, maka itu akan menjatuhkan al-adalah dia. Mungkin kalau sahih itu dia jadi hasan ataupun dan sebagainya. Bergurau senda yang keterlaluan. Seorang perawi yang bergurau senda yang keterlaluan. Tuan-tuan, kita belajar ilmu hadis. Bila belajar ilmu hadis, tuan-tuan tengok betapa ketatnya seorang perawi yang untuk diterima periwayatannya untuk meriwayatkan satu hadis Nabi yang cukup mulia ni. Dan bila kita baca hal ni, dia sebenarnya tuju kat diri kita juga sebenarnya. Kan? Dia tuju kat diri kita juga. Takkan kita nak jadikan insan manusia yang tidak bermaruah. Kan? Mestilah kita jadi orang insan yang bermaruah. Contoh dalam menurut para ulama. Perawi ni sampai dia bergurau senda berlebih-lebihan, gelak terbahak-bahak. Lepak kedai kopi sampai 3, 4, 5 pagi. Kan? Tengok 5 pagi, seimbang. Itu menjatuhkan maruahnya, maka ia akan mengurangkan keadalan dia ataupun al-adalah dia. Seperti juga dia bergaul dengan orang yang rendah maruah. Contoh dia pergi berkawan dengan orang yang isap dadah ke, ataupun dia pergi bergaul dengan minum arak ke dan sebagainya, berjudi, dia pergi berkawan dengan kawan tu. Martabat perawi tersebut akan jadi rendah. Tu dia tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali perbahasan berkaitan dengan menjaga maruah ni. Baik, habis kat situ. Kita baru sebab buku ni terlalu asas, tapi saya cerita untuk kita memahaminya lebih. Tuan-tuan tulislah maklumat kat tepi-tepi buku tu. Baik, kemudian yang syarat yang ketiga bagi hadis sahih ialah
diriwayatkan oleh perawi yang sempurna ingatannya. Ya, yang sempurna ingatannya. Sekejap tuan-tuan. Saya terlepas tadi ni. Kita pergi tang adalah sikit lagi. Ada sikit lagi saya terlepas pandang untuk saya bahas. Berkaitan dengan al-adalah tadi sikit lagi. Sekejap. Bagaimana kita nak pastikan ya perawi itu adil ataupun tidak? Betul? Bagaimana kita nak pastikan perawi itu adil ataupun tidak? Sekejap saya cari nota saya. Okey, bagaimana kaedah nak mengenal pasti? Kaifa tu'raful adalah ar-rawi 'inda al-muhaddithin. Itu dia punya tajuk dia. Nah, kaifa tu'raf Assalamualaikum. Ustaz dah keluar.
Assalamualaikum. Siapa boleh ulang ciri-ciri perawi yang adil? Adalah tadi. Kau tidur semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mana Ustaz? Testing. Jazaim, sila jawab. Jawab. Perawi yang adil tadi. Apa ciri-ciri dia? Tuan Bashir. Kena bagi Ustaz jawab ni, Ustaz jawab. Ustaz juga tu, Encik Bashir tu. Testing. Mana Ustaz ni senyap weh. Okey, Cik Roslan Sabun. Kita tunggu Ustaz je. Perawi yang adil Ustaz sebut tadi, Islam, baligh, berakal, tidak fasik. Yang kelima apa? Saya tak cakap. Al-Muru'ah. Oh, muru'ah, apa ni? Bermoral. Jaga maruah. Jaga maruah. Okey. Terima kasih. Maruah dia macam Ustaz cakap tadi lah, kita tak boleh lepak-lepak kedai, ni melawak lebih-lebih. Dia maksudnya kena jaga maruah diri lah. Sebagai seorang perawi tu lah. Dia membawa berita tu, kita kena jaga lah. Tak boleh lepak. Dia tak boleh. Tengok bola tak boleh.
tengok bola tu boleh, tapi jangan sampai 3-4 pagi tu. Tapi zaman kita ni dah tak ada lah istilah perawi tu. Tu Cik Basir boleh sambung lah perawi yang tabik pula. Kita tunggu ustaz lah. Tobik ni ialah tu yang dia apa kuat ingatan. Dia ni apa ingatan dia kuat. Kalau kita tengok nama apa, beza hadis sahih dengan hadis hasan ni, dia dekat dobit tu je kan. Yang dekat Tobik lah. Dia ingatan dia kurang sikit. So kena tahu detail macam mana nak bezakan tobik yang sahih dengan tobik yang hasan. Sebab istilah ni istilah yang terkemudian ni, macam contoh sahih li ghairi dengan sahih li zatihi ni dengan hasan li zati ni istilah ulama mutaakhirin. Nanti bertanya ustaz. Sebab dah zaman dulu, zaman mutaqaddimin ni, zaman ni dia tak ada istilah ni. Dulu cuma ada hadis sahih dan dhaif saja. Istilah contoh macam dhaif jiddan, ni tak ada. Ni zaman dulu, zaman mutaqaddimin, zaman Imam Syafi'i, zaman Syu'bah, zaman Makhul, zaman-zaman ni memang tak ada lah. Zaman sekarang ni. So kalau hadis yang dhaif tu kira dhaif lah, tak diterima terus lah. Dhaif ni nanti ustaz-ustaz, tapi bila cerita istilah dhaif ni, dia ada 3 kategori. Satu dhaif yang ringan. Satu dhaif yang kalau dhaif yang ringan ni, contoh kalau dia ada banyak jalur, dia boleh naik. Boleh naik kepada hadis hasan, hasan li ghairi ya. Kalau hadis tu ada istilah contoh yang berat-berat, matruk ke, matrukul hadis ke, mungkar, ni dia dhaif jiddan lah. Okey. Tadi saudara cakap nama apa? Istilah yang tu kira mutaakhirin. So kalau yang awalnya, kalau hadis dhaif tu dhaif je lah. Betul? Cuma dia ada terjemahan lah. Cuma orang dulu dhaif di sisi dia ni macam dia ada istilah, ada Maulana sebut Maulana ada sebut kalau dhaif ni kadang-kadang dia istilah hasan tu dhaif juga. Ada Maulana sebut kan? Oh ada? Ada. Kalau kita dengar balik tu ada Maulana sebut, sebab istilah dulu cuma sahih dan dhaif saja. Istilah yang dibahagi-bahagi ni oleh ulama yang sekarang, ulama mutaakhirin. So kalau kira ulama awalun tu, maknanya dia lebih clear cut lah. Maknanya kita sahih wa dhaif. Dhaif ni maknanya tertolak. Macam tu. Dia kalau istilah dulu pun kita kena ada banyak perbincangan. Tu ada Cik Zaim share video Maulana. Maulana. Sebab istilah Maulana ni dia mendalam sikit. Kalau kita dengar perhati betul, kita boleh faham. Sebab kalau banyak perhati tu sekarang ni dia berbagai pendapat dari segi antara ulama hadis tu sendiri pun, maknanya ada setengah-setengah hadis tu dia letak kepada dhaif, setengah tu dia letak kepada hasan. Jadi kita pun yang pelajar ni ataupun orang yang biasa-biasa ni confuse lah. Tak macam ni, kalau kita belajar dalam kelas Maulana ada masuk, ada bab ilal sakhir. Ilal sakhir ni maksudnya ni yang dhaif ni, maknanya dia punya kecacatan yang tak berat tu. Cerita tu nanti. Cerita yang tak berat tu. Nanti dia ni Maulana ada terang. Kalau kita tengok balik ni video Maulana ni, kita akan faham lah. Sebab ilmu hadis ni dia mendalam sikit.
dia mendalam sikit. Kita nak faham sebab apa ulama ni kata sahih di atas perawi itu sendirilah. Perawi sendiri ada ulama ni mengatakan perawi ni dhaif. Ada kata perawi ni ni ustaz dah masuk ustaz cakap Okey. Ustaz Minta sambung. maaf, line saya alamak. Saya duk cakap seorang punya tadi. Allahu Akbar. Maaf. Okey, tak apa. Lama Sambung. juga cakap seorang tadi ni. Sambung Ustaz. Berhenti kat mana tu tadi ni? Al-adalah Masuk. Ustaz. Ustaz baru masuk dobit. Dobit lah. Dobit adalah. Okey, Ustaz. Dobit. Okey, baru masuk dobit lah. Tadi bincang apa tadi? Bukan Ustaz baru sebut cara Dobit. untuk pastikan perawi itu adil ataupun tidak. Terhenti kat situ. Dia berhenti kat situ. Bagaimana nak pastikan perawi tersebut adil ataupun tidak? Dia berhenti kat situ. Betul. Okey, sekejap saya cari nota saya sekejap. Saya cakap seorang apa yang tadi lama tadi tengok line habis. Aduh. Bukanlah habis apa. Saya macam ni, saya balik kampung. Internet saya tu duduk di rumah. Anak sunat hari ni. Aduh, minta maaf semua. Saya hotspot je ni. Minta maaf semua. Mana tadi saya cek. Sekejap kan tuan-tuan. Tak apa, kalau tuan-tuan ada perbincangan apa tadi pun boleh silakan. Ada Cik Roslan ke Cik Hana tanya istilah tu tak, istilah mutaqaddimin dan istilah mutaakhirin. Kan zaman mutaqaddimin dia ada hadis, dia sahih dan dhaif saja. Istilah yang terakhir ni Ustaz boleh jelaskan sikit nanti sekejap lagi. Okey, dia hadis dia mutaqaddimin betul kawan saya Ustaz Ashraf, dia buat satu jurnal, dia terlibat dalam satu jurnal, tuan-tuan boleh baca saya share dah dekat Facebook saya tu. Jurnal dia, perbezaan di antara istilah digunakan oleh mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam mengkritik satu periwayatan. Itu dalam bab mengkritik lah. Tapi kita boleh nampak lah apa maksud perbezaan mutaqaddim dan mutaakhirin. Cuma secara umumnya mutaqaddimin ni secara umumnya ulama yang hadir yang lahir sekitar 300 tahun hijrah ke bawah. Jadi ulama yang lahir 300 tahun hijrah ke bawah itu ulama mutaqaddimin seperti Imam Tirmizi, Imam Syafi'i dan selainnya. 300 tahun hijrah ke atas sampailah kalau tak salah saya 800 hijrah begitu. Ada yang kata 700, ada yang kata 800. Itu ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin seperti Al-Hafidh Ibn Hajar dan sebagainya. Itu ulama mutaakhir, Az-Zahabi. Ada pun ulama mu'assirin dia sekitar 900 tahun hijrah ke atas. Jadi ulama hadis ni terbagi kepada tiga lah. Mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'assirin. Mu'assirin ni macam ulama-ulama kita yang kita selalu dengar pada hari ni seperti Syekh Nuruddin Aitir, Syekh Awamah, Al-Ghamari, Nasruddin Al-Albani, Syekh Al-Arnaut, Mustafa Al-Azami, siapa lagi? Syekh Al-Ghazali, ramai lagi ulama-ulama hadis yang ada pada hari ulama di India dan sebagainya. Jadi ulama-ulama mu'assirin, ulama-ulama yang contemporary kalau istilah pada hari ni. Baik. Kalau kita tengok definisi, saya sebenarnya kalau ada kesempatan saya nak bahas sikit berkaitan dengan definisi yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan penggunaan hadis hasan beliau. Kerana ada sedikit perbahasan berkaitan dengan hadis hasan di sisi Imam ulama-ulama mutaqaddimin, apa maksudnya hadis hasan dan hadis sahih, kerana istilah yang digunakan oleh ulama mutaqaddimin tidak ada lagi istilah dhaif. Tidak ada lagi istilah dhaif dulu ni, zaman dulu. Tapi sudah apabila perkembangan ilmu ulum hadis sudah berkembang, jadi mereka telah membahagikan ulama hadis ni terbagi kepada tiga, hadis hasan, sahih, hasan dan dhaif. Tapi ulama mutaqaddimin tidak ada istilah dhaif. Kerana mereka membahaskan tentang definisi yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi berkaitan dengan hasan ni, dia panjang tuan-tuan perbahasan ni.
Dia panjang ada mengkritik Imam Tirmizi, Imam Ibn Syekhul Islam, dia balas balik dan sebagainya. Lihat secara umumnya kita katakan bahawa ya kalaulah ulama mutaqaddimin itu menukilkan sesuatu maklumat ataupun kita katakan bahawa dia memberikan sesuatu definisi, ya, perlu kita kena tengok ulama mutaakhirin kata apa. Macam tu. Dia jangan berpada dengan ulama mutaqaddimin saja. Sebagai orang awam lah kita ni kan, kalau orang alim mungkin dia tahu dah, oh istilah sekian di sisi ulama mutaqaddimin, ya, dia dah tahu. Okey, tak apalah. Tapi kalau kita guna hadis istilah digunakan oleh mutaqaddimin lalu kita pakai kepada istilah digunakan oleh mutaakhirin, yang itu jadi masalah. Takut dia silap memberi dia kesannya akan memberi kesan kepada maknanya hukum satu hadis lah. Itu penting ya. Sebab tu tuan-tuan yang tanya soalan ni mutaqaddim mutaakhirin ni dia agak mendalam sedikit lah. Sikap mendalam. Dia bukan asas lagi. Dia bukan asas bagi ulama. Dia agak pertengahan lah. Agak pertengahan. Cuma saya nak bincang berkaitan dengan istilah hadis hasan ni di sisi Tirmizi ni nanti pada pertemuan kelas akan datang ya. Kita akan bahas sedikit apa yang dimaksudkan dengan hasan gharib, hasan sahih. Di sisi Tirmizi ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Saya rasa bahawa mungkin tak cukup masa kalau saya bahas ni berkaitan dengan ta'rif yang diukelkan oleh Imam Tirmizi yang lahir 279 Hijrah. Nanti kita akan tengok cuma secara umumnya saya sebut begitu. Baik. Kembali kepada perbahasan 9 suku kita berhenti terus sekalian. Berkaitan dengan kaif tu'raful adalah ar-rawi 'anil muhaddithin, bagaimana untuk kita mengenali perawi itu dari sudut adalah dia. Pertama, ulama-ulama lain telah mentakdil beliau. Ulama-ulama lain telah mentakdil, telah menghimpunkan nama-nama perawi tersebut menjadi seorang perawi yang thiqah. Itu salah satu cara untuk kita nak kenal pasti perawi itu adil atau tidak. Yang kedua, pastinya at-tazkiyatu wa dhalika an yansu imamu au ithnan, iaitu para ulama sekali lagi memberikan at-tawthiq. At-tawthiq ni maknanya memberikan at-ta'dil kepada dia lah. Dan juga yang ketiga kata ulama, ikhtibar al-ahwal. Ikhtibar al-ahwal ni kata Khatib al-Baghdadi, iaitu para ulama orang kata apa, memberi ujian ataupun test dia balik, tengok balik, ataupun kita katakan bahawa dalam istilah yang lebih mudah iaitu ikhtibarul ahwali, maknanya ulama akan cek dia. Ulama akan cek dia sama ada perawi tersebut ada adalah ataupun tidak. Ini di antara salah satu cara lah untuk kita mengenal pasti yang adalahnya beliau. Baik, dari sudut dhabit ni seperti mana kita bahas ni ialah dhabit ni iaitu dari sudut dhabit ni iaitu dhabit ni tuan-tuan dia ialah terbagi kepada dua, dhabit sadri dan dhabit kitabi. Dhabit sadri dan dhabit kitabi. Dhabit sadri yang bermaksud ay yuthbat min sam'ahu bihaitsu yatamakkin min istihdharuhu mata sya'. Ya, menurut Ibn Hajar, ya, dhabit sadri ini merujuk kepada apa-apa yang dia dengar dengan telinga dia, ya, kemudian dia nukilkan riwayat tersebut tak ada jatuh. Walaupun satu huruf ataupun dua huruf tidak ada, tak jatuh dan dia tidak menambah, nuqsan wala yazid kata ulama, ya. Dia tak tambah dan tak kurang. Itu dhabit sadri. Min istihdharuhu ma tasha, kemudian bila orang tanya dia hadis tersebut, dia boleh keluarkan riwayat tersebut dengan pada bila-bila masa. Itu orang panggil dhabit sadri. Jadi ada orang yang macam kita ni pun, ada orang ustaz kita ni pun yang ada dhabit sadri ni, ya. Macam tuan-tuan kalau tanya saya berkaitan dengan hadis, mungkin saya tidak tahu, mungkin saya tak ingat, ya. Mungkin saya kata sekejap saya kena cek dekat kitab lain contohnya. Mungkin saya tidak ada dhabit sadri. Kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz lain seperti Dr. Kamilin ke apa, kalau tuan-tuan tanya hadis kat dia, mungkin dia keluar terus. Itu yang dikatakan bahawa masya the dhabit sadri, maknanya dia ingat sungguh apa yang dia cakap, apa yang orang tanya secara maknanya spontan keluar. Spontan macam orang baca Al-Fatihah kan. Surah Fatihah kita sekejap dah ingat, Al-Fatihah ni kan, tuan-tuan tanya bila masa pun insya-Allah dia boleh sebut. Itu orang panggil dhabit sadri. Surah Al-Fatihah ni kita kata bahawa dhabit sadriyah kan, dhabit sadri. Baik.
Dhabit kitabi siyanatuhu ladai munzu sami'a fihi wa sihahu ila ayyudi minhu, iaitu dia menjaga penulisannya, apa yang dia dengar dengan telinganya, ya, daripada daripada ditahrif ataupun dikurangkan oleh sebagainya. Maksudnya siyanatuhu ladaihi, makna dia jaga penulisannya. Sebab tuan-tuan kan baru ni tuan-tuan pernah tanya satu soalan berkaitan seorang perawi yang apabila perawi tersebut asalnya diterima periwayatannya, tetapi apabila kitabnya terbakar, maka para ulama mengkritik periwayatannya selepas kitabnya terbakar. Maknanya penulisannya tidak dijaga, siyanatuhu ladai, tidak dijaga penulisannya. Maka kita katakan bahawa dia tidak ada dhabit selepas kitab dia terbakar. Tidak ada dhabit selepas kitab yang terbakar. Jadi perbahasan di sini ialah kitabnya bila dia tulis kan, dan kitabnya dijaga. Sebab ada juga kitab-kitab yang terbitan ataupun cetakan-cetakan yang mungkin terjatuh dalam beberapa tulisan dan sebagainya. Jadi mana-mana begitu bila disebut tentang dhabit kitabi, dia jaga benda tu sebut. Baik. Kalau kita tengok dari sudut sekejap saya cek nota saya. Bagaimana untuk kita pastikan, ya, untuk kita pastikan kedhabitan sesuatu perawi. Jadi ini soalannya. Bagaimana kita nak pastikan kedhabitan sesuatu perawi? Okey, yang pertama adalah iaitu dengan cara membandingkan dengan riwayat-riwayat perawi yang lebih mantap dhabitnya. Maknanya kita kena bandingkan, muqaranah, perbandingan dengan perawi yang mantap dengan perawi tersebut. Bila kita cek, rupanya ada masalah ataupun memang sama. Jadi dhabit tersebut memang dhabit yang tammah. Baik. Yang kedua, banyak percanggahan riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah. Maknanya kalau kita tengok ada banyak percanggahan dengan perawi yang lebih dhabit, maka kita tak boleh jadikan hujah. Banyak percanggahan. Dhabit tu. Baik. Ya. Okey. Apabila sifat dhabit seorang perawi dengan bercampur dengan adalah seorang perawi, maka para ulama mengatakan bahawa apabila menghimpunkan kedua-dua sifat ini, maka ia disebut sebagai thiqah. Ini istilah. Bukan thiqah dalam bahasa Melayu ni kata dipercayai. Tidak. Thiqah di sisi ulama hadis adalah menggabungkan di antara dua sifat ni. Yang pertama sifat dhabit sadri dan dhabit kitabi. Yang kedua adalah dia. Adalah kita sudah bahas. Dia bertakwa dan menjaga muru'ah dan sebagainya. Dua ada sifat ni dia digelar sebagai thiqah. Baik, habis kat situ. Ini sedikit maklumat tambahan. Baik, kemudian apa lagi pasal dhabit? Sekejap saya cek. Okey, habis pasal dhabit Okey, kemudian kita pergi dekat yang seterusnya, syarat yang seterusnya selepas dhabit apa? Syaz. Okey, sekejap. Tiada syaz. Baik, tiada syaz. Kita tengok apa huraian dia. Syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak dipercayai, yakni thiqah, bertentangan dengan perawi yang lebih dipercayai daripadanya. Dalam erti kata yang lain, ya, syaz ini merujuk kepada sesuatu perawi yang thiqah, okey, diriwayatkan dan bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah. Itu saja. Nak bagi kita senang faham. Yang disebut sebagai thiqah. Perawi itu thiqah tapi diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah daripada dia. Jadi secara mafhumnya ialah tuan-tuan boleh bayang ada 5 orang perawi. Satu perawi ini dia riwayat lain.
empat orang perawi ni pun thiqah juga ataupun yang lebih thiqah daripada dia, riwayat lain daripada dia. Maka kita kata bahawa adakah orang kata apa? Hadis ini boleh diterima? So, kita tidak boleh terima. Dia mengandungi syadz kerana ia bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah. Ya, thiqah ni makna lebih kuat dhabitnya. Lebih nampak dari sudut keadalannya, adalahnya dan sebagainya. Ini di antara perkara yang sebut ma yukhalafu fihi ar-rawi man huwa arjih minhu. Itu maksud syadz. Bukannya seorang perawi yang lemah bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah. Bukan. Itu bukan maksud syadz. Syadz ialah ma yukhalifu fihi ar-rawi min huwa arjih minhu. Ya, iaitu dia bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripada dia. Baik. Para ulama juga membahaskan tentang syadz dari sudut bahasa ni, dari sudut iaitu as-sihah. Ataupun dia selamat daripada penyakit-penyakit lah, syadznya. Baik. Sekejap benar sekalian. Okey. Kalau kita tengok para ulama mengkaji lagi, apabila kita sebut tentang tidak penafian terhadap syudzuz ataupun syadz ini, ia dapat dicapai dengan syarat-syarat sebelum ini, tetapi ahli hadis menjelaskan perlunya disebut syarat ini memandangkan syadz merupakan salah satu bentuk kemampuan umum yang bersangkutan dengan sejumlah hadis rawi yang berkemungkinan berlaku waham pada waktu hadis tertentu sahaja tanpa dikaitkan dengan kehadiran dhab. Ini istilah-istilah ulama lah. Maknanya dia tidak ada waham. Waham ni maknanya dia tidak ada syadz. Maknanya dia waham yang kita tidak dapat pastikan sama ada hadis tersebut sahih ataupun tidak. Waham. Okey, habis syadz. Yang seterusnya tidak mempunyai kecacatan, illah. Illah ialah kecacatan. Illah ni maknanya kecacatan. Ya. Ialah hadis yang mempunyai keaiban yang tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis tersebut meskipun kecacatan tersebut tidak terlihat pada zahirnya. Jadi illah ni dia hadis yang mempunyai kecacatan. Kecacatan ni terbagi kepada dua, kecacatan yang jelas dan kecacatan yang tidak jelas. Kecacatan yang jelas ni maknanya mungkin hadis tersebut mempunyai masalah dari sudut kesahihan matan dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak jelas dari sudut kecacatannya disebut sebagai ilmu ilal. Ini satu ilmu yang sangat mendalam. Apatah lagi ia membincangkan tentang bagaimana kecacatan yang berlaku kepada seorang perawi yang thiqah. Ini cukup susah. Kan? Kalau orang yang tak thiqah kita boleh senang nak cek. Tapi seorang perawi yang thiqah, macam mana kita nak cek? Jadi ini memerlukan kedalaman ilmu berkaitan dengan ilmu ilal. Kata Maulana Asri dia bahas berkaitan dengan ilmu ilal ni. Imam Tirmizi ada kitab ilal, Imam Daruqutni ada kitab ilal Daruqutni. Jadi perbahasan ilal yang cukup dalam lah. Baik, contoh hadis sahih tuan-tuan tengok haddatsana Musaddada haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min 'adzabil qabr. Ini satu hadis yang sahih, yang satu contoh hadis sahih yang kita boleh cek, iaitu doa yang sering kita baca, riwayatkan dari Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 59. Rantaian sanad ini tuan-tuan boleh tengok daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik, Sulaiman bin Turkhan, Mu'tamir bin Sulaiman, Musaddad bin Mushrihat, Imam Bukhari. Ini disebut sebagai ittisal sanad. Sanad yang bersambung, tak gugur. Memang jelas. Hadis sanad ni sampai kepada Nabi. Yang kedua tengok sanad ni bersambung muttasil dari awal sampai habis. Sampai Imam Bukhari. Muhaddis yang terakhir adalah Al-Imam Bukhari. Yang ketiga, semua perawi bermula dari Anas bin Malik sehingga Imam Bukhari adalah adil dan dhabit. Pada orang cek setiap perawi tersebut, tuan-tuan boleh tengok martabat dia. Anas bin Malik sahabat,
Ya, Sulaiman bin Turkhan, thiqah. Mu'tamir bin Sulaiman, thiqah. Musaddad bin Musharhad, thiqah. Imam Bukhari digelar Amirul Mukminin fil hadis. Maka tidak dapat kita sangkal lagi bahawa ittisalis sanad, perawi yang thiqah, perawi yang dhabit, ya, apatah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maka ia lulus dari sudut sanad dan sebagainya. Hadis ini bersih dari segi jenis penyakit hadis yang mencacatkan tiada illah. Maknanya hadis ini tidak ada illah. Tidak ada para ulama yang mengkritik hadis tersebut. Ini di antara perkara yang menjadi satu syarat untuk memastikan hadis ini sahih. Yang kelima, tidak wujud riwayat yang bertentangan dengan perawi yang thiqah yang lain. Maknanya tidak syadz. Maknanya kok-koklah lagi jumpa, tak ustaz, ada satu lagi riwayat daripada Imam Muslim, ya, yang lebih, maknanya perawi yang lebih thiqah daripada hadis ni. Tidak ada wujud. Tak ada wujud pertentangan di antara hadis ni Bukhari dengan hadis yang lain. Tidak ada. Semua sahih. Jadi ini di antara salah satu cara untuk kita pastikan bahawa hadis ni sahih ataupun tidak. Mesti kena ada 5 syarat ni. Tak ada 5 syarat ni, tidak dinamakan hadis ini hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Jadi dekat tu dulu kot. Saya kira bahawa perkongsian berkaitan dengan hadis. Minta maaf tuan sekalian, ya, saya guna hotspot ni sebab saya balik kampung, kalang kabut sungguh urusan anak saya sunat dan sebagainya. Jadi minta maaf banyak. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi berkaitan dengan perbincangan kita, kitab kita, insyaAllah. Jadi saya buka soalan lah. Kalau ada soalan, tafadhal mashkurah. Silakan, kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, ya. Dalam adil tadi kan ada letak kat situ perawi thiqah tu, maksud perawi thiqah ni beza ke dengan adil? Ya, thiqah ni adalah dua gabungan sifat. Yang pertama dhabit dan juga adalah. Bila ada dua sifat ni digelar sebagai thiqah. Ya. Bila sebut tentang thiqah, maknanya dia ada dua gabungan sifat ni. Macam tu. Wallahu a'lam. Itulah jawapannya. As-thiqah. Okey, terima kasih. Dan perbahasan tentang adalah kita sudah bahas, ya, berkaitan dengan mestilah dia mesti bertakwa dan dia menjaga muru'ah. Dan tak tahulah, tuan-tuan sempat untuk yang waktu saya bahas tadi ni, berkaitan dengan perbahasan dengan adalah seorang perawi tu, saya kira bahawa agak panjang lah, tapi tak tahu waktu saya terang tu internet terputus ataupun tidak. Cuma saya sudah bahas lah berkaitan dengan ciri-ciri bagaimana kita nak pastikan maknanya muru'ah dia dan adalah tu. Wallahu a'lam. Nanti tuan-tuan akan jumpa lah bagaimana martabat seseorang perawi itu dita'dil oleh seorang ulama hadis, seperti ungkapan mereka menyebut tentang as-thiqah ataupun thiqatun thiqatun thabit. Jadi ucapan-ucapan ni mana ucapan-ucapan yang seolah-olah mentawthiq ataupun menghukum beliau adalah sebagai seorang thiqah yang cukup tinggilah martabat dia. Ada 2 kali thiqah kan. As-thiqah ataupun thiqatun thabit, maknanya thiqah yang paling martabat yang paling tinggi. Ada juga ulama yang menyebut tentang thiqah saja. Ulama mengatakan thiqah saja. Jadi ucapan-ucapan seperti ini tuan-tuan kena tengoklah dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, sebenarnya telah dibukukan oleh para ilmuwan kita kan, pada para ilmuwan kita. Tuan-tuan. Sedikit maklumat kalau tuan-tuan, sementara tuan-tuan nak tanya soalan ni, tuan-tuan boleh tengok kitab-kitab. Memang ada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama berkaitan dengan menghimpunkan perawi yang thiqah ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tarikh Al-Thiqah oleh Al-Ijli, yang wafat sekitar tahun 261 Hijrah. Tarikh Al-Thiqah, iaitu Al-Ijli, dia menghimpunkan hampir 2116 biografi perawi yang thiqah.
Kita boleh tengok juga Al-Thiqat oleh Ibn Hibban, ya, lahir sekitar 354 Hijrah, hampir 16,000 biografi perawi yang thiqah. Kita boleh tengok dalam Tarikh Al-Asma' Al-Thiqat oleh Ibn Shahin, boleh tengok dalam Tazkiratul Huffaz oleh Al-Zahabi, sekitar tahun 248 Hijrah, 48 Hijrah, 748 Hijrah, kita boleh tengok biografi dia. Dan juga ulama-ulama juga menghimpun tentang kitab-kitab perawi yang dinilai dhaif ataupun du'afa. Ada tuan-tuan, sudah ada. Sebab tu kita jangan terkejut, ya. Kalau ustaz tu dia boleh cari dengan sekejap saja, ya, perawi-perawi tersebut apa hukum-hukumnya. Cukup senang, kerana hari ni cukup mudah untuk kita check, akses. Seperti tuan boleh tengok dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam wafat 256 Hijrah. Seperti Ad-Du'afa wal Matrukin oleh Abu Zur'ah 264 Hijrah. Tuan boleh tengok juga dalam Ad-Du'afa wal Matrukin oleh An-Nasa'i 303 Hijrah. Tuan boleh tengok dalam Du'afa oleh Al-Uqaili, yes, dan juga Al-Majruhin oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sekitar 354 Hijrah, dan juga Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal oleh Ibn Adi, Mizanul I'tidal oleh Zahabi, Lisanul Mizan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Banyaklah kitab-kitab berkaitan dengan menghimpunkan perawi yang bermasalah ataupun dhaif. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okey, ada soalan ni. Nick Hafizul Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk perawi yang daripada kalangan Khawarij, Syiah dan Jahmiyah, adakah hadis mereka semuanya ditolak atau ianya hanya ditolak jika mereka mengajak ke arah bid'ah mereka? Seperti Fitr Ibn Khalifah, dia disebut sebagai seorang Syiah namun thiqah oleh Yahya bin Ma'in. Ya, betul. Saya nak sebut dengan soalan ni, bukan semua perawi bid'ah itu ditolak periwayatannya. Jika sekiranya perawi tersebut mendotrinisasi ataupun memberikan kesan penyakit bid'ah itu dalam periwayatan hadis tersebut, maka kita kena tolak. Tapi kalau dia hanya bid'ah, hanya dibuat seorang-seorang dia, dia buat seorang-seorang, tapi periwayatan thiqah, periwayatan betul, ya, dia tidak mendoktrin, ya, kefahaman Syiah, Khawarij dan sebagainya, maka periwayatan masih lagi diterima. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu ulama hadis sangat objektif dalam menilai sesuatu periwayatan. Yang mana yang betul-betul, yang mana yang salah, tetap kena kata salah. Ini ulama menilai sesuatu perawi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, bagaimana periwayatan itu kan dalam segi sirah ataupun sejarah? Sekarang kadang-kadang ada banyak ustaz yang membawa kisah ni, kadang-kadang kita tengok dia bercanggah sikit dengan hadis yang sahih. Walaupun di mana tersebut dia kebanyakan sirah ni, kalau kita tengok sirah Ibn Hisham dan Ibn Sa'ah, kebanyakan dia bercanggah dengan hadis hasan sahih. Jadi banyak ustaz bawa yang mengatakan sejarah atau sirah ni kita boleh percaya atau tak percaya. Sedangkan kadang-kadang riwayat Israiliyat pun ada dalam tu. Macam mana Ustaz? Kita nak berinteraksi dengan sirah dengan Ustaz. Ya, dia okey, terima kasih Tuan Bashir. Dia sebenarnya memang benda ni khilaf, ya. Ada orang yang agak ketat yang menolak terus, ya, periwayatan daripada perawi yang tuduh Syiah, ya. Minta maaf, dia masing-masing ada kecenderungan, ya. Tapi kalau tanya saya di atas maklumat yang terbatas ini, saya memberi respon mengatakan bahawa dalam berkaitan dengan sirah ni, ya, para ulama agak kurang, maknanya dia agak kurang syadid, ya, dalam menilai, ya, namun periwayatan tersebut tidaklah sampai bercanggah dengan usul agama, ya, tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lebih sahih dan sebagainya. Hanya sekadar dan syaratnya mestilah periwayat tersebut tidaklah terlalu dhaif, ya, hanyalah dhaif ringan saja, masih boleh dinukilkan, ya, perawi cerita berkaitan dengan seumpama seperti sirah dan sebagainya. Tapi syarat mesti bukan dalam bab hukum hakam dan juga tidak dalam bab akidah. Ini kebanyakan para ulama seperti Ibn Hajar mengatakan begitu dan sebagainya. Ibn Salah pun mengatakan begitu.
Adapun kalau kita tengok ya, kalau tuan-tuan sebut tentang Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, ini saya kira saya sudah bahas bukan bahas dalam mana sangat pun, cuma saya sudah sebutlah pendirian saya berkaitan dengan Ibnu Ishaq, ada yang menerima dan ada yang menolak. Jadi saya kira bahawa saya guna kaedah yang agak pertengahan berkaitan dengan Ibnu Ishaq ini. Kita boleh ambil dan kita kena cek juga ya, kalau Ibnu Ishaq sekalipun bukan bermaksud kita terima semua, maknanya kita kena cek juga, analisis juga kalau ia terlalu dhaif, kita tak boleh ambil, kerana Ibnu Ishaq ini seorang tokoh ulama. Imam Zahabi mengatakan bahawa dia ahli ilm dari sudut sahibul sirah wa sahibul maghazi ya, dan sebagainya. Tapi kita kena cek juga dari sudut kesahihannya, bukan bermaksud kita terima semua, kerana Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ni seorang tokoh ulama sirah yang mutaqaddimin ya. Banyak kitab-kitab sirah yang kita boleh ambil daripadanya. Walaupun ada kulihal yang agak mentahzirnya yang agak ketat ya berkaitan dengan Ibnu Ishaq ini, ala kulihal masing-masing ada pendekatan ya untuk kita terima ataupun tidak dari sudutnya. Jadi saya lebih cenderung kepada kita terima tapi bersyarat. Begitu. Terima tapi bersyarat. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada apa soalan, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada esok malam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallahu khair Ustaz. Tahniah yang terbaru Ustaz, Master. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sambung PhD ni tahun depan. Saya doakan Ustaz, kami pun dapat manfaat juga. Amin. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum.